Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sebelum ini, kita sudah mempelajari apakah jenis-jenis mikroorganisma yang berfaedah dalam kehidupan manusia. Hari ini, cikgu akan menerangkan tentang subtopik 1.3 yang bertajuk pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Tema 1. Mikroorganisma. Kita ada 3 strategi pembelajaran yang berkaitan dengan tajuk kita hari ini. Yang pertama ialah konsep mencegah lebih baik daripada merawat penyakit yang dibawa oleh mikroorganisma. Yang kedua, menerangkan tentang aseptik dalam pengawalan penyebaran organisma. Dan yang ketiga, berkomunikasi tentang kaedah rawatan penyakit berjangkit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Tahukah anda, patogen merupakan mikroorganisma yang berbahaya yang boleh menyebabkan penyakit. Bolehkah kita mencegah daripada jangkitan patogen? Cuba fikirkan. Teknik aseptik merujuk kepada prosedur kesihatan yang dijalankan untuk halang jangkitan patogen atau menyingkirkan patogen yang sedia ada. Teknik aseptik adalah tepatan dengan ungkapan mencegah lebih baik daripada merawat. Di bawah teknik aseptik, kita ada 5 kaedah. Pensterilan, yang kedua pendidihan, yang ketiga penggunaan antiseptik, yang keempat penggunaan disinfektan, dan kelima penggunaan sinaran. Jadi kelima-lima ini merupakan kaedah bagi teknik aseptik yang sangat berguna kepada dalam kehidupan kita seharian. Okey, sekarang cikgu akan membincangkan tentang teknik aseptik yang pertama, iaitu pensterilan. Pensterilan bermaksud proses membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma daripada sesuatu objek atau persekitaran. Raja di bawah menunjukkan kaedah-kaedah pensterilan yang ada dijalankan. Kita ada 5 kaedah pensterilan yang kita buat. Yang pertama, melalui haba. Contohnya autoclave. Haba menggunakan kaedah autoclave. Okey, yang kedua bahan kimia. Di mana bahan kimia kita menggunakan sabun. Sabun. Kemudian sinaran. Sinaran pula kita menggunakan sinar ultra ungu. Bagi tekanan tinggi pula, kita menggunakan periuk tekanan. Kemudian penapis pula, kita menggunakan penapis mikron. Jadi ini adalah contoh kaedah pensterilan yang dibuat. Kaedah-kaedah pensterilan yang pernah dijalankan untuk menyingkirkan ataupun membunuh mikroorganisma tadi. Kaedah pensterilan bergantung pada jenis mikroorganisma yang akan dimusnahkan ataupun disingkirkan. Contohnya, suhu di dalam autoclave yang melebihi 130 darjah Celsius dapat membunuh mikroorganisma dan sporanya sekali. Penapis mikron pula digunakan untuk menapis zarah-zarah seni, ini ejaan salah, dan mikroorganisma dengan saiz yang sangat kecil, iaitu 1 mikrometer sehingga 0.1 mikrometer sehingga 10 mikrometer daripada cecair dan
air. Pendirihan. Pendirihan merupakan salah satu kaedah aseptik yang kita terangkan lebih awal tadi. Okey, pendirihan air pada suhu 100 darjah Celsius lazimnya akan digunakan untuk membunuh mikroorganisma pada objek kegunaan harian seperti botol susu dan peralatan doktor gigi. Jadi kita perlu memerlukan pendirihan untuk membunuh organisma tersebut. Okey, sekarang cikgu akan menerangkan tentang antiseptik pula. Antiseptik merupakan bahan kimia yang dapat disapukan pada permukaan kulit manusia atau luka untuk mencegah jangkitan patogen. Merujuk kepada gambar di sebelah, ia menggunakan antiseptik pada luka yang terdapat di tangan dia. Okey, contoh antiseptik ialah Acrylamide ataupun kita panggil ubat kuning, povidone dan alkohol isopropyl 70% IPA. Sesetengah antiseptik seperti acrylamide dan povidone dapat membunuh mikroorganisma dan sesetengah lagi antiseptik seperti propanedione menyekat atau menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Alkohol isopropyl 70% pula dapat digunakan sebagai antiseptik dan ejen pensterilan. Okey, seterusnya kita akan membincangkan tentang disinfektan. Teknik aseptik yang seterusnya ya. Disinfektan merupakan bahan kimia yang digunakan pada benda bukan hidup seperti cadar, tandas dan kolam renang untuk membunuh mikroorganisma, terutamanya patogen. Disinfektan tidak sesuai digunakan pada kulit atau luka. Contoh disinfektan yang lazim digunakan dalam kehidupan harian ialah seperti bahan peluntur seperti klorok bleach hidrogen peroksida dan cecair klorin. Kat sini kita ada contoh gambar ni, kita ada hidrogen peroksida, kita ada cecair klorin dan kita juga ada bahan peluntur seperti klorok yang ibu-ibu kamu selalu gunakan di rumah. Jadi itu tidak sesuai digunakan pada kulit ataupun luka. Satu lagi kaedah teknik aseptik iaitu sinaran. Sinaran ion seperti sinar ultraviolet, sinar X dan sinar gamma dapat digunakan untuk membunuh mikroorganisma. Sinaran-sinaran ini menembusi ke dalam sel mikroorganisma dan memusnahkannya. Sebagai contoh, sinar ultraviolet digunakan untuk membunuh mikroorganisma di dalam bilik bedah. Itu kegunaan sinaran. Seterusnya ialah antibiotik. Maksud antibiotik adalah sejenis ubatan yang digunakan untuk membunuh atau membendung penyebaran kuman bakteria. Terdapat pelbagai jenis ubat antibiotik dan fungsi antibiotik mengikut jenis jangkitan dan bakteria yang terlibat. Antara salah faham umum mengenai kelas ubat ini adalah bahawa ianya boleh digunakan dalam segala jenis jangkitan kuman. Sebenarnya, antibiotik sememangnya khusus untuk melawan bakteria sahaja dan ia tidak boleh melawan jangkitan yang disebabkan oleh virus seperti selsema dan influenza ataupun jangkitan kulat seperti kandidiasis. Kadangkala antibiotik diberikan kepada pesakit yang mendapat jangkitan virus kerana risiko untuk mereka mendapat jangkitan sekunder
oleh bakteria adalah tinggi. Jadi sebab itulah mereka diberikan antibiotik. Faham ya kan pelajar semua? Penyalahgunaan antibiotik boleh disebabkan faktor seperti pesakit yang meminta antibiotik, doktor tidak cakna dengan garis panduan serta kurang faham mengenai isu ini secara amnya. Jadi sekiranya kita tidak perlu meminta antibiotik daripada doktor ya. Faham ya pelajar sekalian? Okey, sekarang kita akan lihat bahagian kaedah rawat kit berjangkit. Okey, kita ada 3 jenis penyakit berjangkit di sini. Yang pertama ialah pneumonia, yang kedua adalah Athlete's foot dan yang ketiga ialah kayap. Ketiga-tiga jenis penyakit ini adalah jenis penyakit yang berjangkit. Ia disebabkan oleh organisme. Pneumonia ia dari bakteria Streptococcus pneumoniae ataupun bakteria. Bagi Athlete's foot, penyakit Athlete's foot, ia disebabkan Trichophyton rub. Dan yang ketiga kayap, ia disebabkan oleh Varicella zoster virus, sejenis virus. Dan ketiga-tiga penyakit-penyakit ini boleh dirawat. Bagaimana rawatannya? Okey, untuk penyakit pneumonia, ia boleh dirawat dengan menggunakan saja. Contohnya menggunakan penicillin. Bagi penyakit Athlete's foot pula, ianya boleh dirawat dengan menggunakan antifungal. Okey, antifungal ialah contoh seperti clorimazole. Jenis nama rawatan. Dan yang ketiga ialah penyakit kayap, yang boleh dirawat dengan menggunakan antiviral. Contohnya seperti Acliclovir. Jadi ini adalah di antara kaedah rawatan penyakit berjangkit. Terima kasih kerana menonton video PDPC saya. Semoga bermanfaat dan selamat mengulang kaji. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Thank you. Bye-bye.